Tajuk utama 29 Mac, Bukit Selambau saksikan pertandingan 15 penjuru. Turut dimuatkan kematian 2 pakar tiada unsur jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Satu rekod baru dalam sejarah pilihan raya. 15 calon merebut kerusi Dun Bukit Selambau di Kedah. Laporan terbaru bagaimana menyebut beberapa calon mungkin akan menarik diri sebelum hari pengundian. Dato' S. Ganesan diiringi ribuan penyokong Barisan Nasional diarak ke pusat penamaan calon. Antara yang mengiringi beliau, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil. Turut serta pemimpin kanan parti komponen BN. 3 minit selepas Dato' S. Ganesan menyerah borang pencalonannya, lawan beliau dari Parti Keadilan S. Manikumar pula berbuat demikian. Selain 2 calon itu, 13 calon bebas turut menyerah borang pencalonan masing-masing. Banyak spekulasi dibuat mengenai pembabitan ramai calon bebas dalam pilihan raya kecil ini. Antara yang disebut, peluang dianggap cerah kerana ia dimenangi calon atas tiket bebas pada pilihan raya umum lalu. Ada juga yang masuk gelanggang kerana tidak puas hati dengan calon PKR. Malahan pada hari penamaan calon, bantahan dibuat secara terbuka. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dato' Abdullah Mat Akhir menolak bantahan sebelum mengumumkan semua 15 calon layak bertanding. Dun Bukit Selambau mempunyai lebih 35,000 pengundi, 50% Melayu, 30% India, manakala Cina 19%. Pilihan raya kecil ini diadakan berikutan peletakan jawatan wakil rakyatnya V. Arumugam. Dan bagi setiap calon bebas, 13 logo disediakan kepada mereka untuk digunakan sepanjang tempoh berkempen dan akan dicetak pada kertas undi. Calon BN akan menggunakan logo tradisinya iaitu simbol dacing, manakala S. Manikumar akan menggunakan logo Parti Keadilan. Untuk 13 calon bebas, pelbagai logo ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Pemilihan logo dibuat menerusi undian. Yang pasti sebahagian daripada calon bebas ialah bekas ketua bahagian atau ahli Parti Keadilan Rakyat. Ada yang mengaku penyertaan dalam pilihan raya kecil ini sebagai tanda protes. Bagi pengurusi BN Kedah Datuk Seri Mahazir Khalid, jumlah calon bebas itu ada ceritanya sendiri. Bukit Selambau ini adalah menggambarkan manifestasi daripada rakyat di bawah berkaitan dengan prestasi Kerajaan Pakatan Pembangkang selama 13 bulan. 13 Saya ingat kot 20 je, tinggal sikit. Beliau juga ditanya kenapa begitu ramai calon ingin menawarkan diri. Dia orang fikir dulu ni bebas tu dia menang, kita ambil dia jadi exco. Tu dulu lah, tak macam tu dah. Apapun bagi pengurusi BN negeri, angka 13 calon bebas memberi isyarat seolah-olah ada yang tidak kena. Kalau kita tengok daripada calon bebas yang ada hari ini, kita boleh gambarkanlah apa yang sedang berlaku, pergolakan yang sedang berlaku dalam Pakatan Pembangkang. Dan bagi sebilangan calon bebas lain, mereka mempunyai alasan tersendiri kenapa turun bertanding. Bukit Selambau 60% perempuan pengundi. So saya rasa perempuan semua boleh sokong saya. Maknanya demokrasi hidup dalam negara kita. So harapan tu bagaimana? Harapan saya bagus. Pemimpin Barisan Nasional dalam pada itu yakin pengundi Bukit Selambau akan membuat pilihan tepat pada hari pembuangan undi 7 April depan. Pada saya, apabila ramai daripada calon bebas itu datang daripada dia asal-usul daripada Parti Pembangkang, ini menunjukkan kehancuran Parti Pembangkang dan ia tidak akan, kepada saya, dia tidak akan mengusiklah pengundi yang akan undi kepada kita.
kita berharap rakyat akan meneliti dengan teliti dasar-dasar yang telah pun dilaksanakan selama ini. Sama ada ianya memberi manfaat ataupun ianya hanya merupakan satu retorik. Tiap-tiap tempat yang kita pergi kita dapat tahu mereka sudah lebih kurang benci lah. Kerana banyak janjian-janjian telah dibuat kepada mereka oleh parti pembangkang. Tetapi apabila selesai pilihan raya, mereka tidak ada hubungan dengan pengundi-pengundi yang telah berjaya mereka dalam pilihan raya. Bagi Datuk Hishamuddin yang baru dipilih sebagai naib Presiden UMNO, Perhimpunan Agung Parti yang berakhir semalam menjanjikan satu pembaharuan dalam parti yang menjadi tulang belakang Barisan Nasional. Kepada mereka bahawa sesungguhnya Barisan Nasional bersungguh-sungguh mendengar dan akan membuat transformasi yang diperlukan. Dari segi kesetiaan, dari segi perpaduan, kita dah buktikan tak terjejas. Saya percaya bahawa insyaAllah kalau mesej itu dapat sampai kepada orang ramai, mereka akan kembali bersama-sama dengan Barisan Nasional. Dengan kerja kuat dan approach kepada pengundi-pengundi secara peribadi, man to man lah, pergi ke rumah-rumah dan kempen dan beritahu apakah kebaikan dan kebolehan Barisan Nasional dan sebagainya, terangkan kepada mereka. Jadi saya harap kita boleh menang lah. Di Pulau Pinang, Perdana Menteri juga mengulas tindakan anggota dan pemimpin parti pembangkang yang bertanding sebagai calon bebas. Artinya dalam parti pembangkang itu sudah ada perkara yang tidak sihat, yang menjadi masalah. UMNO mana boleh ada dua calon, satu saja. Tidak ada orang UMNO yang adakah orang UMNO yang juga bertanding selain daripada pada tu. Jadi kita awal disiplin di betul. Dan ini pula saranan beliau kepada pengundi di Bukit Selambau, Batang Ai dan Bukit Gantang. Undilah orang calon Barisan Nasional. Ada tak? Pada kita ada kemampuan untuk membawa kemajuan di kawasan yang berkenaan. 7 April ini, pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gantang akan menyaksikan calon BN Ismail Safian bertarung dengan bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin dan calon bebas Kamarul Ramizul Idris. Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin mengetuai pergerakan mengiringi Ismail. Sementara Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengetuai perarakan mengiringi Datuk Seri Muhammad Nizar. Nama calon yang bertanding diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya P059 Bukit Gantang, Datuk Mahmud Mursidi. Parlimen Bukit Gantang mempunyai 55,562 pengundi, termasuk 176 pengundi pos. 63.65% daripadanya Melayu, 27.1% Cina dan 9.1% India. Pilihan raya kecil Bukit Gantang diadakan berikutan kematian ahli parlimennya Ruslan Shahrum dari PAS Februari lalu. Saya anak tempatan Bukit Gantang, saya memahami budaya dan juga fizikal di kawasan ini dan seharusnya mereka dapat menerima saya yang mewakili parti Barisan Nasional. Yang pasti pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gantang penting untuk dimenangi BN kerana ia ujian pertama selepas peralihan kuasa dalam parti. Raya kecil memang kita perlu menang. Walaupun ada setengah yang kita kalah, ada kita menang. Yang ini pentingnya menang ialah kerana dia satu pilihan raya yang cukup signifikan bagi kita. Mungkin pertamanya inilah di bawah pimpinan baru Datuk Seri Najib dan saya membantu dalam satu pasukan yang telah pun terbentuk ini. Kita harap rakyat yakin tentang kesungguhan kita untuk membawa perubahan dan pembaharuan yang diharapkan oleh mereka. Bagi kita kesempatan dengan memberikan kita sokongan supaya calon kita sendiri menang. UMNO khususnya turut menterjemahkan pembaharuan dengan kerjasama berpasukan biarpun ada yang tidak mendapat tempat pada pemilihan parti. Pemimpin komponen BN pula yakin BN dapat merampas semula kerusi Parlimen Bukit Gantang. Biasanya dalam suatu pilihan raya kecil adalah terlalu awal kalau kita hanya sepintas lalu buat satu pengamatan.
daripada hari yang pertama ataupun minggu yang pertama. Sebab mengikut pengalaman saya, biasanya keadaan berubah setiap hari. Dan lagipun ni pengundi kita ni pun baik keturunan Tionghoa maupun bukan Tionghoa, ni banyaknya mereka akan membangkitkan ni persoalan tempatan, persoalan yang perlu ditangani. Mestilah meyakinkan kepada mereka bahawa di bawah pasukan baru yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, maka pembaharuan dan perubahan akan berlaku, ya, dengan secara konkretnya untuk semua kaum, ya, dan untuk semua lapisan masyarakat. Pengerusi DAP Perak Datuk Ngeh Kuham mengakui pemilihan mantan Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Nizar sebagai calon pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gantang adalah pilihan asal parti itu. Katanya pada awal lagi DAP sudah menamakan Datuk Seri Mohamad Nizar sebagai calon dan PAS setuju dengan cadangan itu. Bagi DAP, mana-mana calon pun yang dinamakan oleh PAS akan kita sokong. Tapi masa itu saya mula-mula menyatakan kalau boleh Datuk Seri Engineer Nizar Jamaluddin dicalonkan, kerana bagi saya dia merupakan satu simbol. Sebelum ini, cadangan itu pernah dibantah Mursyidul Ampas Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Isu itu turut diulas Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Beliau seringkali memberi pandangan awal, Kuala Terengganu juga begitu. Bila kita kemukakan calon, beliau sokong. Ini pun sama. Sebab kita sebuah parti yang berdasarkan kepada mesyuarah, keputusan secara kolektif, bukan keputusan individu, dan beliau patuh, dan pemilihan yang Amat Berhormat Datuk Seri Nizar satu pilihan yang mendapat dukungan yang terkuat, bukan sahaja rakyat termasuk oleh pimpinan PAS, dan termasuk Yang Amat Berhormat Tuan Guru Haji Aziz juga membuat kenyataan yang menyokong calon ini. Bagi Menteri Besar Perak, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, keputusan Pakatan Pembangkang memilih Datuk Seri Mohamad Nizar menjadi bukti siapa lebih berkuasa dalam pakatan itu. Calon yang mereka ni dikehendaki oleh siapa? Dikehendaki oleh calon oleh Datuk Ngeh Kuham ataupun Datuk Nik Aziz, ya. Akhirnya yang terpaksa Datuk Nik Aziz terpaksa akur dengan calon itu, dengan pilihan Datuk Ngeh Kuham itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad Nizar memilih tidak meletakkan pekerjaannya sebagai Menteri Besar pada borang pencalonan. Beliau yang sering dilihat mempertahankan jawatan itu sebaliknya mengisi borang terbabit sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Panjang. Ini penjelasan beliau apabila ditanya wartawan. Itu kira dah tak ada dah history. That is history. Okey, kita dah benda dah history dah. It doesn't arise anymore. Ya. Lagi? Dah cuma satu. Ya, pencalonan kan. Kita pindah daripada adun ke parlimen lah maksudnya ni. Wallahualam, kita tunggu sampai 7 hari bulan. Sejurus selesai proses penamaan, kempen 9 hari pun bermula. Calon Barisan Nasional Ismail Safian mengambil pendekatan bertemu dan beramah mesra bersama pengundi di sekitar kawasan pilihan raya itu. Antaranya majlis bersama orang ramai dan pengundi yang dihadiri Ismail termasuk program Ramah Mesra Rakyat. Program sepetang bersama Menteri Besar Perak, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir di Taman Kaya. Majlis anjuran pertubuhan bukan kerajaan NGO itu turut dihadiri Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ismail beserta pemimpin BN turut mengunjungi rumah seorang penduduk yang berdepan masalah anak berpenyakit kronik. Turut dikunjungi seorang bekas anggota polis yang lumpuh akibat penyakit Parkinson. Jadual ketat pemimpin terbabit tidak menghalang mereka untuk meluangkan masa dan beramah mesra bersama orang ramai dan pengundi di sekitar taman terbabit. Sementara itu, calon bebas Kamarul Ramizu memberi alasan perpaduan sebagai sebab beliau bertanding. Menang atau kalah, itu bukan hak saya. Sekurang-kurangnya mesej saya supaya masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama supaya kembali bersatu. Beliau yang menafikan didorong pihak tertentu untuk bertanding turut memberi jawapan mengapa memilih simbol payung. Taipei ini kawasan tadahan hujan paling tinggi. Jadi ada lebih baik saya menggunakan payung.
Pertandingan 1-1 bakal disaksikan di Batang Air. Calon BN dan PKR berentab merebut kerusi Dewan Undangan negeri itu. Proses penamaan calon DUN N29 Batang Air diadakan di Dewan Sukan Labu Antu. Pengerusi BN Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud mengetuai perakan komponen BN. Sokongan diperkuat dengan kehadiran Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Tamat masa bantahan, pengurus pilihan raya mengumumkan calon BN Malcolm Musim Lamoh dan calon PKR Jawah Gerang. People Batang Air should try me, but I'm prepared mentally and emotionally. I'm willing to give my best. Nothing much to campaign about, except to maintain the momentum. Sementara itu, calon PKR akan menjadikan isu tanah adat sebagai modal utama kempennya. Spekulasi sebelum ini mendakwa seorang calon bebas, Johnny Chuat, akan bertanding tidak menjadi kenyataan. Terdapat 8,600 pengundi berdaftar, 95% adalah kaum Iban. Bagi Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Abdul Taib Mahmud, BN calon terbaik, bahkan beliau yakin peluang BN meraih kemenangan pada pilihan raya kecil Batang Air. Kita tak dapat menguntungkan mana-mana individu, melainkan kita dapat buat jalan, kita buat semua infrastruktur, kita buat pentadbiran yang cukup baik dan kita dapat mengenal apa keperluan rakyat dan bagaimana kita boleh melaksana keperluan itu. Pembangkang pula kata beliau tidak mengenali Sarawak secara mendalam. Saya tak mau campur pergaduhan seolah-olah kita berkelahi di tepi jalan. Ini bukan cara politik Sarawak dan bukan cara politik saya. Okay. Kalau dia lemparkan macam-macam, saya sudah lama. Rakyat tahu saya, rakyat dapat nampak apa saya buat. Jadi biarlah rakyat mengambil keputusan. Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Seri James Jimut Masing yang juga pengarah operasi akan melancarkan manifesto BN Selasa ini. Miliki beg galas atau t-shirt BMW Sauber F1 Premium Partner percuma dengan setiap pembelian Petronas Sintiam selepas ini. Petronas Sintiam pasti melindungi dan meningkatkan prestasi enjin anda, mengatasi segala cabaran dalam apa jua keadaan dan permukaan daripada Petronas. Analisis khas UMNO tidak ditolak, cuma rakyat mahukan perubahan. Rambut gugur merisaukan? Penyelesaian rambut gugur Sunsilk menguatkan rambut yang lemah dari akar ke ujungnya untuk mengurangkan rambut gugur dalam seminggu. Penyelesaian rambut gugur Sunsilk baru. Sejernih titisan air yang mengalirkan impian anda. Keinginan anda. Keperluan anda, kemahuan anda, dan kejayaan anda. Jernih lagi hasrat kami merealisasikannya untuk anda, tidak kira di mana anda berada. RHB Islamic Bank, kini tiba masanya urusan perbankan anda dipermudahkan. Nampak Pak Cik tak sihat je? Yalah. Sakit tulang belakang ni. Hai, dah tua agaknya. Amalkanlah gambar jeni. Ia mudah didapati dari House of Healing. Hai, 栽培我的家庭照。好的好的，什么来的？哦，马杜加，吉林这纯正蜂蜜，我喜欢它的盐味，太棒了。Melayan dito, kulit kekek. Pedih main tangan kaki aku. Apa pedih amai? Dia nak ubat tu. Gamaruk tu. Mana mengaudi. Melegakan yang menyamankan yang cepat. Hacung. Mata berair, hidung gatal saja. Gunalah ni. Allergy Cover Healing. Melindungi kutu hama tilam dan bantal. Kunjungilah House of Healing. Gedung kesihatan dan kecantikan anda. House of Healing. Gamma Vita.
Hei, apasal kau lambat? Kau nak pergi ke tak nak? Benar weh. Buatlah pilihan yang betul, sertailah persatuan yang sihat. Kenapa termenung? Datang pastor tapi tak cukup modal. Minta tolong dengan Bank Rakyat. Bank Rakyat? Bank Rakyat ada Arahno. Simpan barang kemas dengan Arahno Bank Rakyat boleh dapat pinjaman sehingga 65% nilai barang. Wah, bagus Bank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Laporan dalam negeri dibawakan khas untuk anda oleh Celcom.